322.5 bilion ringgit. Ini adalah bajet nasional yang terbesar dalam sejarah, ya Zul. Dan pastinya sebagai seorang pemimpin, kami yakin Tan Sri meletakkan sasaran tertentu untuk negara. Dan kalau kita lihat 3 tunjang utama itu, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Bagaimana Tan Sri melihat selepas ini Malaysia? Adakah Tan Sri optimis bahawa hari esok akan lebih baik daripada hari ini? Saya biasa memang optimis. Kerana belanjawan ni adalah belanjawan yang agak penting dalam sejarah negara kerana kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa. Sebab itu bila mana disebutkan tadi bajet 322.5 bilion ini terbesar. Walaupun dalam keadaan yang agak sukar untuk mencari dana, mendapatkan orang kata jumlah peruntukan itu adalah suatu langkah yang agak sukar. Tapi namun begitu kerana situasi ini agak luar biasa, kita kena cari usaha kita. Sebab itu 3 perkara yang disebutkan tadi itu memanglah menunjukkan apa yang menjadi tumpuan kerajaan kita, iaitu soal yang pertama ialah soal yang kita katakan ialah kesejahteraan rakyat kita. Itu penting yang kita harus sentiasa jaga. Kemudian yang kedua dia kata kelangsungan penjagaan. Yang ini bajet ni dilaksanakan terdepan, tapi sebelum ini bagaimana yang kita ketahui, kita sediakan satu pakej rangsangan yang terbesar dalam sejarah juga, 305 bilion yang masih lagi berjalan. Ketiganya ketahanan ekonomi. Walaupun dalam keadaan COVID, kita tidak mengenakan satu sekatan yang begitu ketat sekali. Kita sudah mula buka ekonomi kita dan sebab itu sekarang ini ekonomi sudah mula berjalan. Hampir saya kira 15 juta pekerja sudah pun dapat pekerjaan semula. Sebab itu bagi saya yang penting ialah bagaimana kita pertama nak menguruskan soal COVID. Iaitu yang paling utama, soal kesihatan rakyat. Jadi ini adalah satu langkah yang telah pun kita mulakan. Dikatakan antara yang agak berjaya di kalangan negara-negara yang menghadapi masalah seperti ini dan kita belanja satu peruntukan yang besar. Sekarang ini 1.7 bilion yang kita sediakan untuk menguruskan soal COVID. Ditambah lagi dengan 1 bilion dalam belanjawan ini. Keduanya ialah bagaimana kita nak menentukan supaya kumpulan-kumpulan rentan, iaitu mereka-mereka yang itu vulnerable, yang kita tahu jumlahnya makin meningkat. Bukan saja B40, yang M40 pun sudah turun kepada B40 kerana pendapatan mereka agak kecil, tidak ada pekerjaan, telah dibuang kerja dan sebagainya. Jadi ini menentukan kita mengambil langkah soal menyediakan peluang-peluang pekerjaan, menguruskan soal supaya jangan ada pekerja Malaysia yang dibuang kerja. Dengan kita memberikan bantuan apa yang kita sebutkan subsidi upah. Di mana banyak syarikat-syarikat yang kita bantu dapat menentukan pekerjanya masih bekerja dalam situasi yang agak sukar ini. Ketiganya ialah tentang soal nak menjadikan Malaysia ini terus menjadi tempat perhatian pelabur-pelabur. Dalam situasi di mana dunia menghadapi masalah modal. Semua negara berebut-rebut. Kerana dengan pelaburan asing kita dapat menyediakan peluang pekerjaan. Sebab itu dalam belanjawan kita sediakan insentif yang agak luar biasa. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun, kalau pelabur itu datang, baik tempatan apalagi luar negara, kita memberikan mereka insentif tambahan. Jadi tujuan kita ialah nak melihat dalam situasi yang sukar ni ada pertumbuhan. Sebab itu bagaimana yang di Zul tahu, kita mengunjurkan untuk tahun depan 6.5 ke 7.5%. Ini penting bagi kita. Jadi sebab itu bila Menteri Keuangan saya yang bijaksana telah membentangkan belanjawan sekarang ini, saya rasa optimistik. Kerana pertamanya kita dapat menggunakan hampir 28 bilion daripada peruntukan itu ialah dalam bentuk-bentuk subsidi dan juga insentif. Subsidi penting untuk menentukan supaya kumpulan-kumpulan sasar, baik petani, nelayan, pekebun kecil, penanam getah, semua ni kumpulan-kumpulan rentan yang mereka juga yang dalam sektor yang informal mendapat sokongan supaya mereka dapat terus berniaga. Kemudian itu kita dalam situasi yang sama, kita masih meneruskan lagi program prihatin yang kita telah mulakan dulu masih berlangsung. Lepas tu penjana yang telah pun kita sediakan peruntukan yang besar, ujung itu 10 bilion, masih terus dibekalkan untuk membantu syarikat-syarikat, SME dan sebagainya. Bagi saya, langkah-langkah yang telah pun kita buat ni sedikit sebanyak boleh memberikan satu kelegaan bagi satu bahagian besar, hampir 11.6 juta
manusia yang telah dapat bantuan akan terus kita bantu secara berterusan. Dan di samping itu, ekonomi kita diharap akan dapat meningkat supaya peluang-peluang pekerjaan itu tidak akan terjejas. Walaupun kita tahu sekarang pun hampir 860,000 pengangguran dalam negara kita, iaitu satu jumlah yang begitu besar. Tapi kita harap dengan langkah-langkah yang kita sediakan dalam belanjawan kita ini, kita dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan baru untuk mereka-mereka yang dikatakan menganggur ataupun tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya.